Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Sahih Samsudin. Berikut rangkuman berita utama. Sesiapa sahaja yang membangkitkan isu membelah bahagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja-raja adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, kesalahan itu tidak akan selesai dengan memohon maaf. Permohonan maaf bukan satu pembelaan dari segi undang-undang dalam perundangan jenayah. Setiap warga Malaysia mempunyai hak bersuara mengikut perlembagaan. Bagaimanapun, ia tertakluk pada perkara 10-2 PP bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Ahli politik diingatkan agar sedar setiap pertuturan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi orang ramai, terutama musim pilihan raya. PDRM diberi kebebasan untuk menyiasat sesiapa sahaja yang membangkitkan isu agama, kaum dan raja 3R tanpa campur tangan mana-mana pihak. Dalam pada itu, siasatan sewajarnya dilakukan PDRM terhadap laporan berkaitan Datuk Seri Muhammad Sanusi. Setakat ini, lebih 30 laporan polis dibuat terhadap Menteri Besar Kedah itu kerana didakwa menghina Sultan Selangor. Pun difahamkan terdapat banyak laporan polis yang telah pun dibuat dan saya yakin bahawa pihak polis akan mengambil ataupun membuat siasatan yang sewajarnya terhadap laporan-laporan tersebut. Saya difahamkan bahawa siasatan pada masa ini sedang dijalankan. Dan saya percaya bahawa saya akan serahkan perkara ini kepada pihak polis oleh kerana ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa polis. Parti politik diingatkan tidak menggunakan elemen agama, kaum dan raja 3R sebagai bahan kempen bagi meraih sokongan menjelang pilihan raya umum DUN ke-15. Kempen sewajarnya menjurus kepada tawaran polisi dan dasar yang bakal diperjuang demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Malah tidak menyalahgunakan institusi agama termasuk masjid serta surau untuk tujuan politik. Kita berkempen atas dasar polisi yang kita nak perjuangkan untuk kebaikan rakyat. Sehingga kalau kita boleh tumpukan kepada polisi dan dasar tadi kebaikan, insya-Allah kita boleh kempen dalam keadaan yang baik, rakyat kita bersatu padu walaupun mungkin berlainan ideologi dan juga kepartian. Sementara itu, semua warga negara perlu memahami dan menjaga tata susila di samping menghormati institusi beraja. Saya cuma nak bagi tahu dekat rakyat Kedah ataupun seluruh warga negara Malaysia, kita orang Melayu ni, saya tak nak sebut bangsa lah, sebab bangsa kita bangsa Malaysia. Kita orang Melayu ni sinonimnya, dia ada guideline dia. Jangan sentuh garisan tu. Sebab garisan tu amat penting pada kita orang Melayu di negara Malaysia ni. Sebab garisan itulah menentukan keamanan negara kita dan hubung kaitnya silaturahim antara kita Melayu dan rakyat majmuk di Malaysia ni. Itulah pendapat saya. Bagi saya lah, sebagai rakyat Malaysia yang berasal daripada keturunan Melayu, orang Timur lagi, yang selama hari ini kita mendabik dada mengatakan kita ni orang yang berbudi bahasa, bersopan santun, sepatutnya kita tidak menyentuh perkara-perkara sensitif macam itulah. Kita tidak sepatutnya menghina mana-mana institusi, terutama institusi raja lah. Kita sebagai rakyat, semua kena hormat pada institusi raja-raja, bukan dia pemimpin kuat dia tak mau hormat, tak boleh. Kita kena ikut roh dia. Pasal kita ada perlembagaan, bukan cakap ikut suka hati ya. Betul tak? Pada pandangan saya, kita tak kisahlah mana-mana politik pun, bila kita masuk rumah orang, kita perlu menghormati institusi diraja. Sebab benda-benda ni akan mengusang-asirkan keadaan yang tak betul lah kan. Jadi politik tetap politik, di mana-mana pun kita tahu politik. Tapi bila kita berkempen tu, cara berhemah lah kita. Sebagai menghormati ketinggian institusi diraja yang kita menjadi pagak kepada keamanan kita ni,
Sepatutnya kita meletakkan tuanku-tuanku Sultan ini di tempat yang tertinggi dan dihormati sepenuhnya. Sedangkan kerana tanpa tuanku-tuanku Sultan ini, kita sebenarnya kita tidak akan berada di sini. Kerajaan Perpaduan akan menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah diberi amanah menyalurkan peruntukan bagi membantu golongan berkenaan. Jelas Perdana Menteri, kementerian itu perlu mengambil tindakan segera sekiranya terdapat senarai nama golongan miskin tegar yang memerlukan bantuan. Setakat ini, RM244.4 juta peruntukan bagi bina baru disalur untuk membina 3,000 unit rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT. Untuk membaik pulih pula, RM215.8 juta diagih kepada 12,242 unit rumah PPRT. Tapi yang termiskin, yang miskin tegar, susu anak tak boleh beli, pakaian anak pergi sekolah tak cukup, bukan dia B40, dia paling miskin. Saya tak mau kita tidur lena dan mereka sengsara. Sebab itu saya kata tahun ini juga 2023 kita noktahkan miskin tegar. Ada saja senarai miskin tegar, kita terus ambil tindakan bantu dia. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis pelancaran Mini Karnival Usahawan Desa Peringkat Negeri Kedah. Usahawan lega penyertaan dalam Mini Karnival Usahawan Desa membuka peluang memperkenalkan produk keluaran mereka. Lebih-lebih lagi selepas terjejas akibat pandemik COVID-19, platform digital turut dimanfaat untuk memasarkan jualan. Yang terbaiklah untuk kami sebagai usahawan dan juga customer-customer semua. Jadi mudah untuk kita membeli, kita nak memperkenalkan produk kita kepada tempatan dan ke antarabangsa. Jadi dengan harga yang berpatutan, dengan produk kampung pula kan. Jadi kita boleh lagi ke jauh lah bila adanya program yang macam ni. Alhamdulillah sambutan yang merangsangkan usahawan pun banyak ni lah, banyak jualan yang laris. Dan saya pun kebanyakannya pun dah habis, tinggal yang sikit-sikit saja lagi. Ya, dapat perkenalkan produk saya dan banyak ni lah yang ambil kad, yang nak continue beli lagi dengan saya. Macam tu lah. Saya di sini dapat mempromosikan produk-produk saya. Ya, produk-produk saya sini ada kuih bangkit ketagi, ya, mazola ketagi, samprit ketagi, bahulu ketagi. Di sini saya boleh mempromosi produk-produk ni. Tapi alhamdulillah hari ini sambutan amat dahsyat juga hari ini. Alhamdulillah. 400 klinik kesihatan daif di seluruh negara mendapat kelulusan Kementerian Kewangan untuk dinaik taraf. Setakat ini, 1,200 klinik kesihatan yang daif dan uzur sudah dikenal pasti. Dalam hal itu, di Terengganu, 112 fasiliti kesihatan yang daif bakal dibaik pulih dan dinaik taraf secara berperingkat bermula tahun ini. Kemungkinan besar jika ada dalam masa sehingga akhir tahun ni ada lagi penjimatan, so jumlah itu mungkin akan bertambah. Ya, sebab saya dah sebut tadi 3 kategori yang kita masukkan dalam klinik daif tadi kan. Biasanya kita akan bila permohonan diminta, so permohonan tu akan melihatlah apa yang nak diperbaiki lah. So dia dalam kategori-kategori yang kita nak baiki tu ada penjimatan, mungkin itu prosedur perolehan lah, dia kena letak cap dia lah. So bila on the ground itself ada penjimatan. Dalam hal itu, di Terengganu, 112 fasiliti kesihatan yang daif bakal dibaik pulih dan dinaik taraf secara berperingkat bermula tahun ini. Malaysia berada pada kedudukan pertama sebagai tempat persaraan terbaik di Asia berdasarkan syarikat perkhidmatan kewangan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, Nasdaq. Laporan indeks Go Banking Rates menyatakan Malaysia lokasi paling sesuai untuk pesara dari luar negara yang ingin bersara pada kos sara hidup yang rendah dan selamat. Secara purata, kos sara hidup yang diperlukan purata sebulan sekitar $2,000 Amerika dan ke bawah. Tinjauan dilakukan menggunakan kumpulan rantau Pasifik Asia PBB untuk menentukan antara 10 negara yang layak.
Kuwait pada kedudukan kedua diikuti Mongolia, Indonesia dan Vietnam. Antara faktor yang dipertimbang termasuk KDNK, kos sara hidup dan indeks keamanan global. Terus setia bersama kami. Selepas ini, lintas langsung Kedah, Sarawak dan Sabah serta laporan cuaca. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kerajaan komited memperuntukkan RM3 bilion bagi membolehkan penanaman padi 5 musim berskala besar setiap 2 tahun di Kedah. Perdana Menteri yakin inisiatif itu dapat meningkatkan pengeluaran sekaligus menambah baik ekosistem agro selain menjamin sekuriti makanan negara. Jadi yang saya luluskan hari ini apa? RM3,000 juta. Sikit, ya. Banyak. Tetapi ada pilihan? Tak ada. Kalau betul Anwar dan kerajaan Perbadanan nak tolong, kena buatlah. Baik, tetapi laratkah orang tunggu sampai 3 tahun baru nak dapat hasil? Sementara tu buat apa? Bantuan nelayan kita tambah. Sebahagian peruntukan akan disalurkan kepada infrastruktur pengairan dan saliran selain jalan di bawah seliaan Lembaga Pertanian Muda MADA. Projek itu merangkumi kawasan seluas 201,000 hektar untuk tempoh 3 tahun. Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Sentuhan Madani peringkat Kedah bersama peladang, penternak, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Alustar. Peruntukan yang disebut tadi yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan MADA dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Sekarang ni sekitar 30% dan dalam 20% lagi masih dalam pembinaan dan masih ada 100 blok lagi yang belum dibina dan itulah peruntukan yang Amat Berhormat Perdana Menteri maksudkan. Jadi kita lihat bagaimana bersungguhnya Perdana Menteri dalam usaha untuk meningkat hasil. Banyak insentif yang telah dirancang untuk dibagikan kepada pesawah. Jadi apa yang kita lihat dan melihat apa yang hasrat PM inginkan, dia mahu melihat pesawah sekarang ni bersatu untuk mengadakan satu program yang dikatakan program tanaman padi skala besar. Itu hasrat beliau. Jadi saya yakin dan percaya sebab dengan hasrat yang beliau inginkan tu, jika kita pesawah-pesawah dapat membantu ataupun melaksanakan seperti mana kerajaan sarankan, saya rasa dan yakin lebih banyak bantuan ataupun insentif-insentif yang lain akan diberi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi dan untuk yang fokus sekali kita fokus untuk 5x2 lah untuk penanaman padi 5x2 tahun. Okey, terima kasih banyaklah kerajaan. Kita tak boleh merasa rendah diri kerana menjadi penanam padi. Kita memberi makan kepada yang kaya, yang miskin. Jadi apa yang patut dibuat ialah meningkatkan produktiviti, memperbanyakkan hasil
menggunakan teknologi supaya generasi muda boleh terlibat. Masalah sekarang ni generasi muda dia tengok pertanian secara tradisional, berpanas dan sebagainya, sedangkan kita ada teknologi. Jadi apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit, itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan saya mewakili rakyat. Untuk lagi laporan dari negeri Jelapang Padi, kita langsung bersama Nur Izzati Cik Ani di Alustar. Izzati. Terima kasih. Kedah antara negeri yang mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim peruntukan berjumlah 28 juta ringgit untuk projek bekalan air luar bandar di daerah Kubang Pasu diharap mampu membantu menyelesaikan masalah gangguan bekalan air di daerah berkenaan. Peruntukan itu diumumkan Datuk Seri Anwar ketika program Ramah Mesra bersama warga Kubang Pasu di Changlun Sabtu lalu. Penduduk Kubang Pasu yang ditemui RTM berkata pengumuman itu bukan sahaja memberi kelegaan dan kegembiraan kepada mereka. Malah ia menunjukkan kecaknaan dan keprihatinan Perdana Menteri terhadap masalah yang membelenggu penduduk sejak sekian lama. Pelaksanaan projek tersebut membolehkan mereka mendapat bekalan air yang sempurna untuk kegunaan harian. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membantu negeri Kedah, terutamanya di Kubang Pasu khususnya. Dan dengan adanya peruntukan yang baru ini mungkin dapat menaik taraf dari sistem pelariran yang baik untuk rumah ke rumah dan juga orang kata apa, kategori yang tidak mampu dan mampu. Maksud dia dari sistem tu pengairan yang kita rasa selama ni rakyat Kedah menunggu-nunggu untuk kabaran gembira akhirnya berjaya diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak alhamdulillah, syukur pada Allah ke atas peruntukan yang dibagi. Cuma saya minta pihak yang terbabit itu segerakanlah supaya peruntukan tadi sampai ke akar umbi, ke tempat yang ayak ni masalah. Kesian kita tengok penduduk Kubang Pasu ni ada kawasan-kawasan yang terpaksa menggunakan pek ayak dan bukan guna pek ayak, guna pam. Dan kadang-kadang pam tu tak berfungsi dengan baik, jadi menyukarkanlah kehidupan seharian penduduk sekitar Kubang Pasu ni. InsyaAllah segerakan. Terima kasih banyak kepada Kerajaan Persekutuan kerana menyalurkan kurang lebih 28 juta kepada daerah Kubang Pasu, dan kita mohon untuk dipercepatkanlah bekalan air yang baik. Jadi kita mintalah supaya bekalan air ini dapat disalurkan kepada kawasan-kawasan yang ada gangguan air sebelum ni. Selain projek bekalan air luar bandar, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan berjumlah 1.25 juta ringgit bagi kerja pembaikan 4 klinik dan RM300,000 lagi peruntukan bagi pembaikan sebuah sekolah daif di daerah Kubang Pasu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) Negeri Kedah menerima 3,177 aduan dalam tempoh Januari lalu hingga bulan ini. 80% daripadanya berkaitan masalah komunikasi tanpa wayar. Pengarah MCMC Negeri Kedah, Mazlan Osman berkata, aduan lain adalah berkaitan perkhidmatan selular, perkhidmatan pos dan kurier, media sosial, perkhidmatan gentian, aplikasi mesej dan laman web. Beliau berkata, daerah Kuala Muda menerima aduan tertinggi iaitu 765, diikuti Baling 664 dan Kulim 419 aduan. Kecuali masalah capaian liputan jalur lebar, lebih separuh daripada aduan yang diterima telah diselesaikan. Jadi projek yang kita jalankan sekarang ni adalah projek pelanjalinan digital negara. Itu jendela sedang rancak diadakan di seluruh negara. So bagi di negeri Kedah, kita ada 67 projek baru untuk naik taraf
dengan membina menara-menara telekomunikasi di Kedah, dan kita mengharapkan selepas siapnya sepenuh pembinaan menara telekomunikasi ini, maka masalah-masalah liputan atau aduan-aduan yang kita terima ini akan berkurangan. Bercakap kepada RTM di Alustar, Mazlan berkata pembinaan kesemua menara telekomunikasi baharu bawah projek Jendela dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun ini. Ia boleh digunakan pada suku kedua tahun hadapan. Bagi suku pertama tahun ini, liputan jalur lebar mudah alih 4G bagi kawasan berpenduduk telah mencapai 98.91%. Pelaksanaan projek Jendela sebagai usaha membantu rakyat mendapatkan kemudahan jaringan internet yang stabil. Projek ternakan udang putih yang diusahakan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sungai Petani kini mula membuahkan hasil. Projek yang dijalankan di Kampung Pengkalan, Bukit Berapit itu menjadi perintis kepada usaha mengembangkan aktiviti penternakan udang putih kepada penduduk setempat, terutama kepada ahli PPK. Ketika ini, terdapat 2 kolam takungan, 4 kolam rawatan, 4 kolam ternakan dan 3 kolam asuhan. Pada peringkat awal, PPK Sungai Petani menjalankan 2 pusingan kutipan hasil setahun dan kini ke arah 3 pusingan setahun. Melalui 4 kolam ternak ni, kita berjaya pusingan pertama kita mengeluarkan sebanyak 6 hingga 18 tan lah sepusingan. Dan pada tahun 2023 ni kita selesaikan, kita akan hanya sempat buat 2 pusingan dan insya-Allah kita akan keluar 35 hingga 40 tan lah. Udang putih dijual kepada pemborong sekitar Pulau Pinang dan Batu Kurau Perak serta jualan runjit di sekitar Sungai Petani. Untuk pelan jangka panjang, PPK Sungai Petani merancang untuk menambah 2 lagi kolam ternakan yang boleh memuatkan sehingga 600,000 ekor benih udang. Ia mampu menghasilkan tuaian 7 hingga 8 tar per kolam setiap pusingan. Juga menjual benih udang Super PL yang berumur 27 hari dan menjual udang untuk umpan memancing bagi pasaran sekitar Sungai Petani dan daerah Kuala Muda. Menariknya, keuntungan yang diperoleh daripada projek ternakan udang ini akan dikongsi bersama ahli-ahli PPK Sungai Petani melalui pemberian dividen. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Izzati. Esok, Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bakal berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Pelbagai pengisian menarik disusun bagi memeriahkan lagi sambutan yang akan diadakan selama 3 hari. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Fahmi Muhammad Nur. Ya, saya terus kami bawakan dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh Meru bersempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 yang akan berlangsung di sini. Dan petang ini cukup bertuah kami bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berhormat Fahmi Fazil. YB, terima kasih sudi bersama dengan kami petang ini. Terima kasih saudara Fahmi. Daripada Fahmi kepada Fahmi. Ya, baik YB, setakat ini bagaimana YB melihat persiapan program yang akan berlangsung? Ya, alhamdulillah nampak segala persiapan berjalan dengan lancar. Kita jangkakan esok insya-Allah suasana ini sangat meriah. Saya difahamkan jualan rahmah setakat ini lebih 5,000 orang telah datang untuk membeli barang-barang. Jadi kita jangkakan esok lebih ramai yang akan datang. Saya harap bukan hanya warga di Parlimen Tambun, di Ipoh, ya, kita harap lebih ramai daripada kawasan sekitar boleh datang untuk sama-sama kita raikan bulan kebangsaan dan juga masa yang sama ambil kesempatan untuk melawat beberapa booth dan juga memanfaatkan mungkin program-program seperti jualan ramah yang disediakan. Baik YB, bagaimana YB melihat mungkin kerjasama dan juga sinergi jabatan dan juga agensi khususnya di bawah KKD dalam persiapan sambutan? Ya, dia memang alhamdulillah sinergi itu membuahkan hasil yang positif. Kita lihat antara booth yang kita bawa termasuklah
ada daripada MDEC, ada daripada beberapa penyedia perkhidmatan internet. Jadi sebagai salah satu kementerian yang mengutamakan kesaling hubungan ataupun konektiviti, kita harap hubung kait dan hubungan yang erat antara agensi-agensi bawah kementerian ini akan dapat membantu rakyat amnya, tapi khusus berkait dengan ekonomi digital. Ya, jadi saya harap mereka yang dapat datang boleh melihat manfaat yang dijana daripada keterlibatan masyarakat dan industri dalam bidang ekonomi digital, insya-Allah. Baik, YB, mungkin harapan YB lah terhadap majlis yang akan berlangsung dan juga seruan kepada masyarakat untuk ambil peluang datang beramai-ramai. Bermula malam ni YB, kita ada forum perdana. Benar. InsyaAllah malam ni kita ada program forum perdana Haliwal Islam yang bertemakan Bulan Kebangsaan, dan harapan saya program pada pagi esok di mana kita ada sejumlah program yang agak banyak. Jadi insya-Allah dia bukan hanya majlis yang meriah, tapi kita harap akan dapat menyuntik semangat patriotisme, mengingatkan kita betapa bertuahnya kita lahir dibesarkan di bumi yang bernama Malaysia ini, dan kita perlu berusaha bersama-sama untuk memastikan kedaulatannya sentiasa terjaga dan rakyat, kebajikan rakyat itu sentiasa terbela. Harapan saya inilah mesej yang dapat diterima oleh warga yang akan dapat datang esok, dan aktiviti-aktiviti yang akan bermula hinggalah ke 31 Ogos dan 16 September nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih YB. Terima kasih. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian kami dari Meru Ipoh. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi. Rasa cinta kepada negara dapat diterjemah menerusi pengibaran jalur gemilang. Amalan tersebut perlu dilaksana bukan sahaja pada hari penting seperti sambutan Bulan Kebangsaan, tetapi dalam kehidupan seharian tanpa rasa malu dan janggal. Ia sekaligus dapat membangkitkan semangat patriotisme dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Semangat juang pemimpin terdahulu dalam menuntut kemerdekaan perlu dijadikan iktibar dan inspirasi. Kebebasan yang dikecapi perlu dipelihara agar kehidupan yang sejahtera dan harmoni dapat terus dinikmati. Amalan mengibar jalur gemilang perlu sentiasa dilaksanakan sebagai bukti kasih dan sayang kepada negara tercinta. Kita Malaysia yang berbilang kaum. So benda itu memang menyatukan kita sebagai satu kaum yang berpelbagai bangsa and merupakan satu yang memupuk perpaduan lah antara semua kaum yang ada dekat Malaysia ni. Itulah satu cara yang mudah dan semua orang boleh buat, dan harga pun bukannya mahal no. Boleh buat belaka. So siapa-siapa yang rasa sayang pada Malaysia ni, negara ni, kibarlah jalur gemilang. Sebagai sebuah negara yang majmuk, semangat kekitaan perlu disemai sejak kecil. Justru membudayakan kibaran jalur gemilang tanpa mengira masa mampu menyuntik rasa kagum generasi muda. Sebab kita adalah rakyat Malaysia. So wajib bagi kita sebagai masyarakat untuk sentiasa memastikan semangat kemerdekaan dan juga semangat patriotisme ada dalam diri kita lah. Dia menanamkan semangat patriotik kita sebenarnya. So kalau tak ada semangat patriotik dalam diri tu, macam kita tak tahu mana apa itu bangsa kita sendiri. Ibu bapa perlu memberi tumpuan terhadap aspek pembangunan fizikal secara sihat anak-anak di sebalik penggunaan tinggi gadget dalam kehidupan seharian. Nasihat itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Hen Ayo. Menurutnya, walaupun ibu bapa tidak dapat mengelak daripada membenarkan anak-anak meluangkan masa dengan gadget, namun kepentingan pembangunan fizikal menerusi aktiviti bersukan perlu diutamakan. Kita tidak kata gadget itu buruk. Dunia sekarang, everything is online. So, kita tak boleh elakkan. Tapi kita kena balance. Kita kena balance masa untuk pastikan ada aktiviti fizikal. Itu sebab kita nak wujudkan banyak lagi platform untuk mereka keluar. Ibu bapa, kita jangan beritahu anak, tak boleh main gadget, tak boleh online. Because their world is now a seamless online world. Okay? Tapi kita kena bagi balance.
Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sambutan Hari Belia Negara dan jelajah mini rakan muda peringkat negeri Pulau Pinang di Padang Kota Lama. Seramai 2,000 orang hadir dalam majlis tersebut yang turut diserikan dengan aktiviti mesra belia seperti sukan dan rekreasi, persembahan pentas, pameran dan jualan usahawan belia. Kementerian Belia dan Sukan turut memperuntukkan RM500,000 kepada Pertubuhan Belia untuk menjalankan aktiviti riadah demi melahirkan generasi belia yang sihat pada masa akan datang. Seramai 332 bekas atlet telah menerima manfaat dari skim bantuan khas Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB sehingga bulan Jun lepas. Presiden YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata ia melibatkan peruntukan lebih RM270,000. Beginilah kita di YAKIB sentiasa menghargai, memprihatin kepada bekas atlet dan juga kepada keluarga mereka yang kini kita telah pergi ke tahap yang begitu kritikal di mana ramai bekas-bekas atlet kita menjalani perubatan, ada yang kritikal, ada yang kanser dan sebagainya. Beliau sebelum itu menyerahkan bantuan khairat kematian untuk waris 2 bekas atlet negara iaitu Allahyarham Safaruddin Muhammad Zain dalam sukan berbasikal serta Allahyarham Rahim Muhammad bola sepak di Seberang Jaya. Turut hadir menyampaikan bantuan tersebut adalah Setiausaha Sulit kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Amar Afiq Harun. Seterusnya kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej semua radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini dengan hujan lebat dan ribut petir pada petang ini hanya berlaku di negeri-negeri di sebelah utara Semenanjung seperti di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di sekitar utara Perak. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri-negeri di sebelah pantai timur pula, ribut petir dijangka akan berlaku bermula pada awal malam sehinggalah ke lewat malam. Kita teruskan melihat keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca dilihat cerah dan baik di kebanyakan bahagian juga pada hari ini dengan ribut petir pada ketika ini hanya berlaku di sekitar bahagian Miri dan juga Kapit di negeri Sarawak dan juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Sabah. Keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian Kapit di negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam dan ianya juga berserta dengan bahagian Sandakan di negeri Sabah. Dan untuk makluman semua juga, ketika ini terdapatnya ribut tropika Salim yang kini sedang berada di sekitar negara Filipina dan ianya sedang bergerak menuju ke arah negara Vietnam. Ribut tropika ini dilihat sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan angin di sekitar kawasan perairan negara dengan angin kini dilihat bergerak dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua untuk kawasan perkapalan berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan perairan dan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, kebimbangan peningkatan kes rempuhan maut di Lebuhraya Pen Borneo. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Bimbang akan peningkatan kes rempuhan kenderaan maut di sepanjang Lebuhraya Pen Borneo, kerajaan mengarahkan ketua-ketua masyarakat di seluruh negeri memainkan peranan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu penting dalam memberi kesedaran betapa kecuaian pengguna jalan raya menyumbang kepada kehilangan nyawa. Katanya lagi, dari Januari hingga Jun tahun ini sahaja, pihaknya merekodkan 1,537 kes rempuhan dan 355 daripadanya merupakan kes rempuhan maut. To us, if you ask me personally, it's not about the numbers. Kalau dapat kita nak elakkan berlakunya kemalangan maut. Satu nyawa hilang is a big loss to our country. A big loss to the family also. Nah. So it's not about the numbers. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Jelajah Advokasi Keselamatan 2023 Lebuhraya Pen Borneo di Dewan Baitumal Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu Lebuhraya Pen Borneo Sarawak kini mencapai 96% siap. Hanya terdapat 3 seksyen yang masih tergendala termasuk Simpang Lambir, Bukit Begunan dan Sarike. Namun, beliau optimis ia dapat disiapkan sepenuhnya menjelang awal tahun depan. Seramai 352 ketua kaum dan ketua masyarakat di Kuching turut serta dalam advokasi sehari itu. Baik, ini berita gembira untuk semua kaki tangan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA akan menerima bonus 1 bulan setengah gaji yang diumumkan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari semalam. Premier Sarawak memberitahu bonus tersebut sebagai tanda pengiktirafan atas kerja keras dan sumbangan besar atas kejayaan pembangunan luar biasa yang dibuat oleh semua kaki tangan BDA. Ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Bintulu Development Authority dengan memberi sumbangan bonus bulan setengah. Kepada seluruh warga BDA di semua peringkat, dan saya harap dengan bonus ini pendapatan BDA mestilah bertambah lagi supaya bonus akan sentiasa diberi. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Makan Malam sambutan ulang tahun ke-45 BDA di Bintulu semalam. Ujar beliau lagi, sejak penubuhannya pada tahun 1978, BDA telah mengorak langkah mengubah keseluruhan lanskap Bintulu sekaligus memperoleh reputasi sebagai bandar perindustrian progresif di Malaysia. Dalam pada itu, Abang Johari turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2022 kepada 60 kaki tangan BDA. Kemenangan banyak kerusi oleh Gabungan Parti Sarawak GPS adalah disebabkan semangat perpaduan dalam gabungan itu. Justru itu menurut Timbalan Premier yang juga Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, sebarang perubahan dalam komponen-komponen parti di dalam GPS haruslah dibincangkan bersama di dalam satu mesyuarat. Mengulas mengenai Majlis Memorandum Persefahaman antara Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Sarawak Bersatu PSB di Kuala Lumpur baru-baru ini, Datuk Seri Dr. Sim memberitahu beliau tidak terkejut dengan perkembangan tersebut. Katanya GPS akan membincangkan perkara ini bersama atas semangat GPS dalam satu mesyuarat malam ini. Beliau percaya kejayaan GPS selama ini adalah berdasarkan kestabilan, perpaduan dan konsensus dalam kalangan parti komponen dalam membawa parti itu ke hadapan. Namun, beliau turut menyifatkan karakter sesetengah individu tetap tidak akan berubah. All the other technical questions will arise. Now the 4 component party, GPS and 4 component party, and component party is what? PDP,
PRS, ACPP and PBB. It's a merger. It's a new entity. A merger is a new entity. So that technically with us legal people, it's no longer PDP. We see lah. Jelasnya lagi, antara pertanyaan yang bakal timbul adalah PDP akan kekal menggunakan nama PDP atau memperkenalkan nama baru sekiranya kedua parti itu digabungkan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Festival Kebudayaan Borneo yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu malam tadi. Festival itu bakal berlangsung selama 10 hari sehingga 23 Julai kelak. Baik, projek pembinaan 5 bulatan di sepanjang laluan Kuching Samarahan Expressway dengan kos RM72.7 juta dijangka siap pada Oktober tahun ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas berpuas hati dengan kemajuan projek itu yang 58% mendahului jadual. Jelasnya, projek pembinaan 5 bulatan itu perlu disiapkan segera berikutan ia adalah laluan yang sama bagi transit aliran autonomi ART. Dato' Ahmad Douglas berkata prototipe untuk ART dijangka akan tiba di negeri ini pada Ogos depan. Siapnya projek pembinaan bulatan itu lebih memudahkan proses percubaan ART dilakukan di laluan yang terlibat. Beliau ditemui media selepas membuat tinjauan bagi projek pembinaan 5 bulatan di laluan Kuching Samarahan Expressway hari ini. Dato' Ahmad Douglas menambah kerajaan negeri komited dalam memastikan projek pembinaan jalan raya di negeri ini mengikut jadual. Struktur jalan raya atau laluan yang baik berupaya merancangkan ekonomi setempat sekaligus memacu pembangunan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyeru pihak pasaraya di negeri ini dalam menjayakan jualan rahmah bergerak. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin berkata, jualan rahmah bergerak ini berkonsepkan penjualan barangan keperluan asas ke kawasan yang jauh dari bandar dengan harga yang berpatutan. Langkah ini juga membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan bekalan barangan asas selain untuk meringankan beban mereka. Program jualan rahmah bergerak ini yang pertama kali kita buat sebab konsep kita bawa kedai-kedai ini pergi ke kawasan kampung, kawasan pedalaman lah. Macam di kawasan Lunduk itu adalah kampung yang berada di luar bandar. Sebelum ini konsep ini program jualan ramah kita buat di supermarket atau di pasar raya dan kali ini kita bawa kedai itu pergi ke sana. Dan kita akan teruskan, kita akan cari lokasi-lokasi yang bersesuaian. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita semasa program Food Bank Malaysia sempena Hari Sarawak 2023 anjuran Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sarawak di Riverbank Batu Kawah, Kuching hari ini. Program dilaksanakan itu sebagai inisiatif MTPN dengan rakan kerjasama membantu rakyat Sarawak sempena sambutan ulang tahun ke-60 kemerdekaan Sarawak tahun ini. Sebanyak 150 set barangan keperluan asas diagihkan kepada penduduk kampung sekitar. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bu Mar, terima kasih. Apa? Ingat bekas atlet Jim Rama tak boleh baca berita? Saksikan saya, Afita Nasril dalam Stadium RTM 15 dan 16 Julai ini. Fokus negeri di bawah bayu, Pemaju dan PBT disaran patuh indeks bangunan hijau. Butirannya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, Sahih. Terima kasih. Semua pemaju dan pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah disaran mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI dalam reka bentuk binaan mengikut konsep kelestarian iaitu kecekapan penggunaan tenaga, air dan bahan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam berkata pematuhan GBI penting agar aspek analisis iklim dalam reka bentuk tidak hanya terhad kepada sesebuah kawasan malahan menyeluruh. Antara contoh terbaik ialah reka bentuk bandar pintar atau Smart City berintegrasikan sistem rangkaian pejalan kaki dan berbasikal, sistem jalan raya dan pengangkutan berkonsep hijau.
Menurut Datuk Joakim, ia selaras dengan polisi kerajaan menetapkan penyediaan minimum 10% kawasan lapang kepada pemaju bertepatan dalam penyediaan persekitaran kondusif. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Festival Air Hijau Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Aspirasi Sabah Maju Jaya 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, mengulas polisi pengasingan sampah di negeri ini, Datuk Joakim berkata, setakat ini rakyat digalakkan mengasingkan sampah mereka bagi memudahkan proses pelupusan sampah sehingga kerajaan bersedia melaksanakan polisi itu kelak. KKTP juga akan melaksana projek perintis pelupusan sampah tanpa perlu diasingkan menggunakan teknologi hijau di Tawau, Sandakan dan Papar. Pada projek where sampah sarap itu tidak perlu diasingkan. We can compact the whole sampah sarap itu and put it in some reactor so that we can dispose of it secara hygienic. It's a green technology. Usaha berkenaan melibatkan perjanjian usaha sama dengan syarikat berkepakaran teknologi hijau sebelum diperluas ke seluruh negeri. Ya, dalam pada itu ketika berucap dalam majlis berkenaan, Datuk Joakim menyeru semua pemegang taruh dan PBT proaktif dan bertanggungjawab dalam melestarikan amalan hijau ke arah melahirkan persekitaran dan masyarakat bebas atau rendah karbon. Tadbir urus cekap dan pembudayaan masyarakat rendah karbon dapat membantu mewujudkan persekitaran tempat tinggal selamat dan sejahtera. Menurut Datuk Joakim, usaha menangani perubahan iklim perlu dilaksana secara bersepadu dan seimbang dalam memastikan keterlibatan semua pihak dalam menyelesaikan krisis iklim. Ini termasuk pengurangan pelepasan karbon dan transformasi masyarakat menjaga kelestarian alam sekitar. Beliau berharap setiap PBT mewujudkan bandar dan penempatan manusia inklusif, selamat, berdaya tahan dan mampan serta berlandaskan pendekatan infrastruktur hijau yang mengurangkan kesan pulau haba dan risiko bencana berkaitan kebakaran, kemarau dan banjir. Turut diadakan dalam majlis ini penyerahan program resolusi air hijau kepada tuan rumah 5 zon iaitu Majlis Daerah Pinampang, Majlis Daerah Keningau, Lembaga Bandaran Kudat, Majlis Daerah Beaufort dan Majlis Perbandaran Sandakan yang diwakili Presiden dan pegawai eksekutif masing-masing. Sekolah Kebangsaan Paris Kinabatangan dipilih sebagai sekolah perintis bagi program Adopt a School for Us, iaitu program pendidikan dan pendedahan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ia dijayakan dengan kerjasama syarikat IOI Services Sdn Bhd sebagai agensi pembimbing program perintis ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmur berkata program Adopt a School for Osh berupaya membantu pihak sekolah melahirkan kesedaran kepentingan menangani isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan selain memperkasa keselamatan di institusi pendidikan. Kita harap supaya anak-anak kita ini dapat menghayati tentang betapa pentingnya aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan ini akan membawa mereka membesar dan apabila mereka melangkah ke dunia pekerjaan nanti, mereka akan membawa budaya ini dan akan memudahkan mereka untuk melaksanakan kerja mereka. Beliau ditemui media selepas pelancaran program perintis berkenaan sempena Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat negeri di Sekolah Kebangsaan Paris Kinabatangan. Program ini juga diyakini dapat mewujudkan satu jaringan kerjasama erat antara pihak sekolah dan organisasi terlibat. Guru-guru, guru besarnya serta anak-anak di sini yang mana ibu bapa mereka serta kaum keluarga mereka terletak di dalam kawasan ladang di bawah IOI. So atas keprihatinan mereka bahawa aspek kesihatan dan keselamatan pekerjaan ini sangat penting, maka kepakaran yang mereka ada dalam industri dikongsikan bersama di sekolah ini. Kami berharap kami dapat menyumbang sepenuhlah tenaga, kami punya expertise daripada segi staf dan juga
dari segi training material supaya program ini sukses. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nabawan akan mula beroperasi penghujung tahun ini. Ia akan memberi impak besar khususnya masa tindak balas atau response time untuk operasi pemadaman dan penyelamatan di kawasan berkenaan. Ketua Zon Bomba Keningau Yuzaimi Hairul Azwan Juwatan berkata, ketika ini operasi penyelamatan hanya dapat dilaksana BBP Keningau dan BBP Sok yang terletak agak jauh dari Nabawan. Impaknya amat besar bagi untuk pendalaman atas ini oleh kerana pada sebelum ini kita hanya memiliki satu balai iaitu di Balai Keningau sendiri. Dan Alhamdulillah kita siap sepenuhnya 2019 iaitu Balai Sok dan dijangka pada penghujung tahun ini kita akan beroperasi Balai Bomba Nabawan lah. Impaknya amat besar bagi pasukan bomba sendiri dari segi KPI untuk kerja-kerja operasi pemadaman dan penyelamatan. Beliau ditemui RTM sempena pertandingan cabaran kokurikulum Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia peringkat Zon 4 Keningau di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Pertandingan melibatkan 4 acara iaitu kawat kaki, ikatan dan simpulan serta aspek challenge melibatkan 120 pelajar sekolah menengah. Program ini dapat mencongkel bakat dan potensi murid-murid lah dalam orang kata bidang penyelamatan lah ya, Kadet Bomba. Ada 4 acara sebenarnya yang telah dipertandingkan dan kita lihat kemenjadian murid itu jelas kelihatanlah dalam diri anak-anak kadet kita. Kadet Bomba Tambunan dinobatkan sebagai juara manakala tempat kedua, ketiga dan keempat masing-masing dimenangi oleh Kadet Bomba Keningau, Tenem dan Sok. Pembinaan bangunan baharu Mahkamah Anak Negeri Man Nabawan Pensiangan diharap dapat dipercepat bagi melancarkan lagi perkhidmatan Mahkamah Anak Negeri di kawasan berkenaan. Sejak 1970-an lagi, perkhidmatan Man Nabawan menumpang di bangunan lama Urus Setia Pejabat Daerah Nabawan. Agar bangunan Mahkamah Anak Negeri Nabawan dapat dilaksanakan dengan seberapa cepat yang mungkin kerana saya telah dipahamkan bahawa peruntukan sudah ada dan tanah untuk bangunan ini telah pun tersedia dan mohon pihak kerajaan melalui jabatan untuk menyusul perkara inilah. Datuk Gani ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Kursus Transformasi Kepimpinan Ketua-Ketua Kampung Cemerlang Anjuran Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah di Dewan Belia dan Sukan di Nabawan. Berucap dalam majlis ini, Datuk Gani yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS berkata, penganjuran kursus amat bertepatan dalam meningkatkan lagi ilmu pengetahuan pemegang-pemegang adat kampung agar relevan dengan perkembangan semasa selain sesuai dengan peraturan dan undang-undang semasa. Banyak yang kami dapatlah, terutama daripada segi perbezaan mediasi dan juga budoket itulah. Jadi kira banyak ilmu yang kami dapat di sinilah. Selain itu kursus ini sangat-sangat bermanfaat kepada kami dalam kami menjalankan tugasan kami seharian lah. Jadi menjadi panduan kepada kami. Saya bagi pihak ketua kampung yang ikut kursus ini dalam 2 hari ini, saya lihat apa yang kami dapat dalam kursus ini adalah ada berlainan sewaktu kami tidak ada kursus. Sebab sekarang kami mendapat, bila ada kursus, kami mendapat pengalaman yang amat begitu tinggi lah. Saya rasa untuk kami mengelolakan tugas-tugas kami di mahkamah lebih mantap begitu. Baik, sekian dahulu paparan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan bersama Zahir di Angkasa Putih. Silakan Zahir. Terima kasih dia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang berbincang untuk menetapkan satu kad pengenalan diri khas bagi pembelian minyak petrol RON 95 dan diesel bersubsidi. Langkah itu sejajar pelancaran pangkalan data utama padu yang akan diguna pakai bagi pelaksanaan subsidi bersasar tahun depan.
Turut diperlukan pangkalan data Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Pengangkutan Jalan. LHDN untuk mengetahui berapa pendapatan dia dan JPJ untuk mengetahui berapa besar keretanya. Jadi apabila kita integratekan dua data itu dan kita proses, barulah kita tahu siapa yang benar-benar layak. Kalau kita kata kita nak layak kereta 2.0 ya, ke bawah dan pendapatan sekian-sekian. Jadi bila kita merge tu barulah kita boleh kenal pasti siapa yang layak untuk terima, dan mungkin kita akan menggunakan ID khas untuk dia membeli petrol tersebut dengan subsidi. Penggabungan dan kemaskini semua data terlibat adalah di bawah kuasa padu yang juga agensi di bawah Jabatan Perangkaan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan jualan Rahmah bergerak di Kota Baru. 1 juta pekerja disasar berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja menjelang akhir tahun ini. Sehingga kini 960,000 pekerja atau 760 kesatuan telah mendaftar menerusi agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia itu. Ketua Pengarahnya Kamal Pardi menggesa pekerja menyertai kesatuan itu kerana ia bertindak sebagai perunding antara pekerja dan majikan, terutama melibatkan kebajikan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan program tanggungjawab sosial CSR jabatan itu bersama masyarakat orang asli di Post Brook, Gua Musang. 20 agensi dan 30 kesatuan sekerja menyertai program itu yang memberi pendedahan pekerjaan kepada penduduk orang asli. Penduduk turut diberi peluang menyertai askar wataniah. Mereka bawa berbagai agensi ini memberi peluang dan ruang kepada kami di sini, terutama sekali kepada belia-belia dan belia-belia wanis untuk memilih ruang mana yang mereka hendaki untuk mereka ceburi demi kelangsungan hidup pada masa akan datang. Saya harap program-program seperti ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang untuk membantu masyarakat kami orang asli di Post Brook ini lebih kepada ke arah yang lebih baik lagi lah. 756 penerima bantuan B40 di Negeri Sembilan bakal menerima manfaat lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal di bawah program My Lesen B2 tahun ini. Menerusi program itu, kerajaan akan menanggung kos latihan dan ujian dengan peruntukan RM2.7 juta melibatkan 9,000 penerima. Di kampung-kampung memang ramai yang tak ada lesen. Saya pun terperanjat melihat seorang yang dah berumur 49 tahun tak ada lesen. Tak pernah ada lesen. Jadi ini sesuatu yang amat membahayakan dan kita ingin mengingatkan kepada rakyat bahawa memandu tanpa lesen itu adalah satu kesalahan di bawah peraturan dan juga undang-undang Akta Pengangkutan Jalan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 peringkat Negeri Sembilan di Jelebu. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.